Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami dari kumpulan 1. Hari ini kami diamanahkan untuk membentangkan tugasan yang diberi yang bertajuk Bai' As-Saff dan aplikasinya dalam kewangan semasa. Pertama kali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah Sharifah Nurul Huda binti S. Abdul Latif atas kepercayaan dan tunjuk ajar sepanjang kami menyelesaikan tugasan tersebut. Nama saya Nur Fatin Alia binti Seriani. Nombor metrik di 19312090. Tak lupa juga kepada sahabat-sahabat saya, Nur Fatin Atirah binti Sapudin, nombor metrik di 19311776, dan Lili Atiqah binti Syarul Nizam, nombor metrik di 19312000, dan yang terakhir, Nur Daniah Farhanah binti Muhammad Fauzi, nombor metrik di 19311981. Pengenalan bagi Bai' As-Saff. Yang pertama, mata wang hakiki dalam Islam adalah berasaskan emas dan perak. Ia dikenali sebagai dinar dan dirham. Emas dan perak adalah barangan ribawi yang mana kaedah dan syarat pertukarannya telah ditetapkan oleh Islam, iaitu persamaan jenis, persamaan timbangan dan secara tunai. Yang kedua, kaedah jual beli ini dinamakan sebagai jual beli mata wang atau Bai' As-Saff. Yang ketiga, jika pertukaran dilakukan bagi barang berlainan jenis seperti di antara emas dan perak atau di antara dinar dan dirham, maka ia boleh dilakukan secara berlebih kurang asalkan dilakukan secara tunai. Yang keempat, barang-barang kemas daripada emas yang merangkumi segala perhiasan seperti cincin, anting-anting, kalung, gelang dan seumpamanya yang diperbuat daripada emas adalah harus dipakai oleh perempuan, tetapi haram bagi kaum lelaki. Definisi Bai' As-Saff. Dari segi bahasa, lebihan atau tambahan, tolak dan ubah, pindah dan tukar. Kerana dekat sini ada 3 jenis makna Bai' As-Saff dari segi bahasa. Dari segi istilah pula, As-Saff adalah jual beli dua barangan yang kedua-duanya dalam bentuk mata wang ataupun jual beli wang dengan wang. Mata wang dekat sini dia membawa makna wang dirham atau wang dinar atau wang seumpama dengannya. Contoh, menjual emas dengan emas, atau perak dengan perak, atau emas dengan perak, sama ada dalam bentuk emas atau peraknya atau dalam bentuk wang. Fuqaha mendefinisikan Bai' As-Saff ialah akad jual beli mata wang sama ada daripada emas atau perak seperti dinar dan dirham yang dipakai pada masa lalu, atau mata wang daripada bahan yang lain yang diiktiraf sebagai wang. Pada masa kini, mata wang juga diperbuat daripada pelbagai seperti tembaga dan kertas yang diberi nilai tertentu bergantung pada pihak yang mengeluarkannya. Contohnya, wang rial kertas Saudi satu jenis, wang kertas Malaysia dan wang dolar Amerika satu jenis wang kertas. Jadi dekat sini wang rial, wang kertas Malaysia dengan dolar Amerika
diperbuat daripada kertas. Bagi yang ada buku Alfi Al-Manhaji, boleh rujuk pada muka surat 124, dan bagi yang ada buku Undang-Undang Muamalat dan aplikasinya, boleh rujuk pada muka surat 128. Rukun akad. Yang pertama, penjual dan pembeli. Kalau kita nak beli sesuatu barang, mestilah perlu ada penjual dengan pembeli kan? Kalau tak ada dua-dua ni, macam mana kita nak lakukan akad tersebut? Tapi penjual dan pembeli perlulah berakal, mumayyiz, ahli tasarruf, yakni keahlian untuk menguruskan harta, rush, dan tiada paksaan dalam urus niaga. Okey, yang kedua, barang atau nilai tukar. Kat sini kiranya dah kita nak melakukan akad, mestilah ada barang untuk kita nak lafazkan akad tu. Betul tak? Okey, yang ketiga, harga ataupun mata wang diperjual belikan, iaitu harga barang yang kita belilah. Mestilah sebelum kita nak melakukan akad tu, kita mesti akan tengok dulu harga barang tersebut berapa. Dan yang terakhir, sirah ataupun ijab qabul. Sirah di sini membawa maksud lafaz jual dan beli yang keluar daripada penjual dan pembeli sebagai tanda persetujuan dan keredaan mereka untuk mengikat kontrak. Keredaan merupakan syarat sah jual beli yang digambarkan melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat 29. Ayat tersebut menjelaskan keperluan sirah sebagai tanda kerelaan dalam apa jua kontrak jual beli, termasuk dalam urusan pertukaran wang. Seterusnya adalah hukum akad bai'u asaf, iaitu hukum akad tukaran mata wang menurut syarak. Akad tukaran mata wang adalah dibenarkan dan hendaklah bertepatan dengan syarak. Pada dasarnya, hukum tukaran ini sama seperti hukum jual beli biasa, cuma ditambah dengan beberapa syarat. Kesasihan tukaran mata wang ini disokong oleh banyak hadis dan riwayat-riwayat daripada sahabat. Kesasihan akad ini juga disokong oleh ijma' ulama' yang terdiri daripada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Sokongan kesasihan tukaran mata wang daripada al-hadis berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Wala tabi'u minha ghaiban binajizin." Bermaksud, jangan kamu menjual barangan yang tidak ada dengan yang ada. Hadis ini menjelaskan tidak boleh menjual sesuatu barang yang tidak wujud dengan barang yang wujud. Seterusnya daripada Imam Malik meriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu, "Wa inistanzaraka ila an yalija baitahu, fala tunzirhu inni akhafu alaikum rama." Bermaksud, jika dia meminta engkau menunggu sehingga dia masuk ke rumahnya, janganlah engkau tunggu kerana aku bimbang kamu terbabit dengan riba. Dalam hadis ini menyatakan urusan jual beli atau pertukaran barang hendaklah berlaku semasa majlis akad dan penyerahan hendaklah serta-merta tanpa dilewatkan kerana akan menyebabkan wujudnya unsur riba. Seterusnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Az-zahabu biz-zahabi riba ila ha'a wa ha'a, wal burru bil burri riba ila ha'a wa ha'a, wasya'iru bisya'iri riba ila ha'a wa ha'a, wat tamru bit tamri riba ila ha'a wa ha'a." Bermaksud, emas dengan perak adalah riba kecuali secara ambil dengan ambil,
Gandum dengan gandum adalah riba kecuali secara ambil dengan ambil. Barli dengan barli adalah riba kecuali secara ambil dengan ambil. Tamar dengan tamar adalah riba kecuali secara ambil dengan ambil. Barangan ribawi berlaku apabila membabitkan 6 barangan ini. Seperti yang disebutkan dalam hadis adalah emas, perak, gandum, barli, tamar dan satu lagi barang yang tidak disebutkan adalah garam. Apabila berlaku pertukaran kontrak tidak sama kuantiti atau berlaku penangguhan dari sudut pembayaran atau penyerahan barang yang melibatkan 6 barang tadi, maka ia akan melibatkan berlakunya unsur riba. Barang berunsur riba ini hendaklah berlaku transaksi secara terus dan serentak. Sokongan kesasihan tukaran mata wang yang seterusnya adalah daripada ijma' ulama'. Jumhur ulama' yang terdiri daripada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali bersepakat bahawa hukum pertukaran mata wang adalah harus apabila adanya keperluan di samping ia mengakui adanya perubahan kadar pertukaran pada masa-masa tertentu. Cuma, ianya perlu memenuhi 2 syarat iaitu tamatul dan al-tanakut atau al-qad. Tamatul adalah pertukaran yang sama berat atau timbangan atau nilai. Contohnya, pertukaran emas hendaklah dengan emas, manakala pertukaran perak hendaklah dengan perak mengikut timbangan atau sukatan atau nilai yang sama berat. Manakala at-tanakut atau al-qad pula ialah pertukaran yang berlaku secara serah-menyerah atau tunai dalam majlis akad. Jika berlaku selepas majlis akad, maka pertukaran adalah tidak sah. Seterusnya adalah sumber hukum yang berkaitan daripada Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 275. Dalam ayat ini, tidak menjelaskan dengan terang tentang konsep al-saf, tetapi hanya menyentuh tentang konsep urus niaga yang dibenarkan oleh Allah SWT secara umum. Urus niaga yang dibenarkan syarak mestilah bebas daripada riba seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 275. Yang perlu di-highlightkan pada perkataan innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Yang bermaksud bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli iaitu berniaga dan mengharamkan riba. Dalam ayat ini menjelaskan bahawa apa jua bentuk perniagaan adalah harus hukumnya, kecuali urus niaga yang melibatkan unsur riba berdasarkan lafaz umum al-bai' dalam ayat dan ditakhsiskan oleh perkataan ar-riba. Antara syarat-syarat bai'u as-saf adalah wujud persamaan bagi dua jenis barangan yang sama bahagian. Contohnya, emas hendaklah dijual dengan emas, manakala perak hendaklah dijual dengan perak. Kedua-dua harga bagi barangan ini hendaklah sama dari segi berat, sama ada kedua-duanya dibentuk ataupun dicelup atau sebagainya. Jika kedua-dua barangan berlainan bahagian, boleh berlainan berat dan dijual mengikut andaian tanpa ditimbang. Maksud di sini contohnya, seorang penjual berkata, saya jual emas ini untuk perak ini, maka jual beli ini dibenarkan. Syarat yang seterusnya adalah penyerahan serta-merta. Syarat dalam tukaran mata wang ialah tidak wujud jarak masa bagi penyerahan kedua-dua atau salah satu barangan. Jika berlaku, maka akad ini tidak sah kerana penyerahan tidak boleh dilewatkan kerana perlu dilakukan serta-merta dalam masa yang sama. Contohnya, jika satu pihak berkata, tukarkan saya 1 dinar dengan 10 dirham. Cuma saya akan serahkan 1 dinar tadi selepas 1 jam. Satu pihak lagi berkata, saya tukarkan untuk kamu.
Pihak pertama tadi membalas, saya setuju. Maka akad ini tidak sah. Syarat yang seterusnya adalah penyerahan mestilah berlaku dalam majlis. Kedua-dua pihak perlu bertukar barangan dalam majlis akad sebelum mereka berpisah. Jika barangan ini dilepaskan hak milik sahaja tanpa diserahkan dan tidak diterima oleh pihak satu lagi, maka akad tersebut tidak sah. Syarat terakhir adalah akad tersebut mestilah muktamad tanpa syarat. Dalam akad tersebut mestilah tidak ada syarat yang diletakkan untuk kedua-dua atau salah satu pihak. Ini bermakna tidak ada syarat khiyar yang dimasukkan dalam akad jual beli ini. Jika dimasukkan syarat khiyar di dalamnya, maka akad itu menjadi tidak sah kerana hak khiyar menghalang milikan penuh oleh kedua-dua pihak. Seterusnya, isu dalam kontrak. Yang pertama, tukaran wajib berlaku pada direct seperti barang yang ditukar mengikut proses yang telah ditetapkan dalam masa yang tertentu. Yang kedua, transfer online dahulu sebelum bayar cash diterima atas sebab tertentu. Contohnya, tidak boleh bayar cash kepada penjual kerana berada tempat jauh, maka transfer online adalah jalan pilihannya. Yang ketiga, tukaran berlaku secara offline dan online. Contoh, seperti barang ditukar secara fizikal dari tangan ke tangan ataupun melalui cara pos. Yang keempat, seseorang meminta satu pihak untuk membeli sesuatu barang dalam wang asing. Contoh, beli tiket penerbangan, aplikasi di App Store dan sebagainya. Pembatalan kontrak bai asaf. Yang pertama, penyerahan secara bertangguh. Maksudnya wujudnya jarak masa bagi penyerahan kedua-dua atau salah satu barang. Jika berlaku, maka akad ini tidak sah. Yang kedua, akad tidak muktamad. Wujudnya syarat daripada kedua-dua pihak atau salah satu pihak yang berakad. Kedua-dua pihak yang bertukar-tukar mata wang menetapkan syarat. Kedua-dua atau salah satu pihak berhak menuntut khiyar dalam masa sehari atau 2 hari. Jadi tidak sah perkara ini kerana tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Yang ketiga, penyerahan bukan semasa majlis akad. Maksudnya tukaran barangan dalam majlis akad ini dilakukan selepas kedua belah pihak berpisah. Jadi tidak akan menjadi tidak sah dan batal. Khiyar untuk melihat dan khiyar aib. Yang pertama, khiyar untuk melihat. Tukaran mata wang sah jika memabitkan wang dipamerkan. Contoh, penjual berkata, saya jual kepada kamu atau saya tukar wang dinar ini dengan wang dirham. Jika tukaran tersebut memabitkan barangan yang hanya dinyatakan sifat-sifatnya saja. Contoh, penjual berkata, saya jual kepada kamu rantai emas dengan sifat-sifatnya seperti berikut yang ada pada saya dengan 100 gram emas yang ada pada kamu. Ataupun dengan gelang perak yang mempunyai sifat seperti yang dinyatakan yang ada pada kamu. Jadi, tukaran ini sah dengan syarat mereka mengeluarkan barang-barang tersebut dan saling bertukar tangan sebelum berpisah. Yang kedua, khiyar aib pihak yang tidak melihat barangan yang dijual. Barangan boleh diterima apabila barangan yang dikeluarkan dan ditunjukkan kepadanya serta wajib menerima jika semua sifat yang dinyatakan wujud atau dia bertolak jika sifat yang dinyatakan tidak terdapat pada barang yang dipamerkan. Apabila kedua-dua barang tersebut telah terima, sama ada telah tunjukkan atau hanya dinyatakan sifatnya, kemudian wujud cacat pada barang tersebut, maka pihak tersebut hendak memulangkan atau membatalkan tukaran dan kemudian minta kembali barang yang telah dijualnya.
Jadi dia masih boleh bersetuju dan meneruskan akad tanpa membatalkannya. Aplikasi semasa, aplikasi kontrak by Alsaf. Aplikasi Alsaf berlaku untuk forex spot moden yang berdasarkan pada kadar spot yang mana penyelesaian transaksi diharapkan akan selesai sejurus kontrak itu dilaksanakan. Maksudnya bila kita dah bayar dan kita harapkan kontrak tu akan terus diproceed, dia akan jalankan terus macam tu. Tapi sebilangan besar cendekiawan mengeluarkan pendapat mereka. Mereka ni berkata bahawa mata wang yang berlainan dari pelbagai negara terdiri daripada nilai intrinsik. Okey, nilai intrinsik ni macam sifat penting atau sedia ada dalam sistem atau bahan atau dalaman. Dan daya beli yang berbeza. Daya beli yang berbeza sebab dia melibatkan pelbagai negara. Macam tu. Okey, ada beberapa institusi kewangan Islam yang menawarkan produk by Alsaf ni. Contohnya macam yang kat sini ada dua. Yang pertama akaun simpanan pelaburan emas. Yang kedua produk pelaburan forex patuh syariah. Okey, kita teruskan pembahagian tadi. Ada dua, akaun simpanan pelaburan emas dengan produk pelaburan forex patuh syariah. Okey, akaun simpanan pelaburan emas ni, dia adalah satu akaun yang membolehkan individu membeli dan juga menjual emas pada harga emas harian dalam ringgit Malaysia tanpa perlu menyimpan emas fizikal. Okey, emas fizikal ni dia pembelian emas dalam bentuk koin ataupun bar dan disimpan sama ada di rumah sendiri ataupun di safe deposit box seperti macam perkhidmatan yang disediakan oleh pihak bank. Jadi siapa yang menjual ataupun berdagang pasal berdagang emas, diorang akan tahulah pasal emas fizikal ni. Okay. Seterusnya produk pelaburan forex patuh syariah. Okay, forex ni dia merupakan pertukaran mata wang kepada mata wang yang lain. Okay. Contoh macam ringgit Malaysia, contoh kita pergi ke nak pergi ke luar negara, perlukan kita nak kena guna duit diorang. So kita nak tukar, okay, daripada ringgit Malaysia nak tukar kepada US dollar ke, duit Arab ke kan. So itu merupakan pertukaran mata wang lah. Daripada duit negara kita kepada duit negara lain. Okay, semua majlis fatwa di dunia iktiraf duit kertas sebagai mata wang. Sama seperti emas dan juga perak. Okay, pertukaran mata wang perlu mematuhi syarak. Okay, seperti RM, tukar kepada RM. Dia perlu mematuhi dua syarat iaitu spot transaksi dan harga. Ataupun jumlah yang sama. Perlulah adil. Okay. Jika tukar mata wang berbeza, perlu patuhi syarat spot transaksi. Okay, spot transaksi ni dia tidak berlaku sebarang penangguhan lah. Dia akan on the spot. Okay. Okay, seterusnya kesimpulan. Jual beli mata wang asing adalah dibolehkan dan harus selama mana ia memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan syarak. Okey. Tapi jika ia tidak mematuhi syarat, maka hukumnya adalah haram seperti mana yang telah difatwakan mengenai sistem foreign exchange ataupun forex spot. Okey, dalam hal ini ia akan menimbulkan banyak keraguan dan kesangsian dekat dalam kalangan umat Islam. Oleh itu, jual beli mata wang asing yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dikira tidak sah kerana akan menimbulkan pelbagai masalah dan ragu-ragu terhadap dalam hal jual beli nanti. Sumber rujukan untuk buku tajuk Al-Fiqh Al-Manhaji mengenai muamalat dan kewangan Islam dalam Fiqh Al-Syafi'i oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Yang kedua, Undang-Undang Muamalat dan aplikasinya kepada produk-produk perbankan Islam daripada Abdul Halim
Al-Muhammadi. Yang kedua daripada internet, garis panduan syariah dalam perdagangan forex, majalah Labum. Kemudian yang kedua, akaun pelaburan emas, perbandingan antara bank harga emas MY.